Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa thumma ila arwahi azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. فقال الشيخ داود بن عبد الله الفطاني المكي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan barang siapa meninggalkan dia sembahyang 5 waktu dan meringankan dia sembahyang 5 waktu, meringan dengan hak sembahyang, nescaya tiada ada baginya bagi barang siapa pada Allah Ta'ala itu janjian. Jika dikehendak dikasihankan dia barang siapa, yakni oleh Allah, maka jika dikehendaki diseksanya barang siapa. Alhamdulillah. Para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Muniyatul Musalli karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala, sehingga pada kata dianya, dan barang siapa meninggalkan dia sembahyang, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambungnya hari itunya,
daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, khamsu salawatin katabahunna Allahu tabaraka wa ta'ala 'alal ibadi, 5 segala sembahyang yang difardukan dia oleh Allah Ta'ala di atas sekalian hambanya. Man ata bihinna, barang siapa yang mendatangkan dengan 5 sembahyang tersebut, lam yudayyi' minhunna syai'an, nah tidak menyia-nyiakan daripada 5 waktu tu akan sedikit sesuatu pun, istighfafan bihaqqihinna, tidak menyia-nyia tu hal keadaan mengambil ringan dengan hak sembahyang 5 waktu, mana dia tidak ambil ringan dengan sembahyang 5 waktu. Kana lahu indallahi tabaraka wa ta'ala, nescaya ada baginya di sisi Allah Ta'ala ahdun, janjian yang baik. Apa janjiannya? An yudkhilahul jannata, oleh bahawa mempermasuklah oleh Allah akan dia barang siapa pada syurga. Kemudian sambung lagi, wa man lam ya'ti bihinna. Hadisnya Nabi SAW sabda, barang siapa yang tidak mendatangkan dengan 5 waktu ni, tu dah, mana meninggal. Sebab tu Syekh Daud sebut, dan barang siapa meninggalkan dia sembahyang 5 waktu dan meringankan dia sembahyang 5 waktu dengan haknya, dia tak tinggal semaya. Orang rokok dia rokok, orang sujud dia sujud, orang tonggih pun dia tonggih, orang menerak pun dia menerak. Tiru belaka orang buat. Tapi istighfafan bihaqqihinna, tapi dia ambil ringan dengan hak sembahyang 5 waktu. Artinya dia semaya 5 waktu tu, tak mengaji, itu tak belajar. Apa hukumnya kalau dia ni makmum yang masbuk? Makmum yang masbuk, bila dia masuk tu tak sepak dah, nak habis selesai Fatihah dalam qiyam imam, maka bila tu imam rokok, maka dia kena rokok lah. Kalau dia tu mula dengan Fatihah, kalau dia mula dengan bacaan sunat, dia tak boleh rokok lagi, sehinggalah dia baca Fatihah dia tu lebih daripada qadar bacaan sunat yang dia baca. Contoh kalau dia makmum yang masbuk, masuk semaya Allahu Akbar, dia pergi mula dengan Allahu Akbaru kabira, sekerak tu, ataupun a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sekerak tu dia mula dengan bacaan yang sunat. Maka ketika mana dia baca Ar-Rahmanir Rahim tu imam Allahu Akbar, rokok tu imamnya. Maka kalau kalau kira-kiranya oleh kerana dia masbuk, kalau dia mula bacaan dia tu dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Fatihah selalu, maka dia rokok selalulah tu imam rokok. Tapi oleh kerana dia mula lagi baca bacaan yang sunat, maka dia kena tambah lagi qadar bacaan Fatihah dia tu sekadar bacaan sunat dia baca. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin ke, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai situ agak-agaklah. Maka kalau dia pergi rokok, sempat tumakninah berserta rokok imam, maka dapat rakaat. Kalau tak sempat, maka tak dapat, wa illa falah. Maka ada juga dia makmum masbuk tu imam rokok dah, dia duk baca Fatihah panjang situ juga. Bila tu imam iktidal sami Allah, dia pun rokok. Lepas tu nanti beri salat assalamualaikum assalamualaikum tu imamnya, dia beri salat sekarang tu imam, selesai masalah. Tu dia panggil istighfafan bihaqqihinna, mengambil ringan dengan hak sembahyang. Sah tak? Tak sah. Rakaat pertama dia tadi tu tak diiktibar, tak dibilang oleh syarak. Dia duk ingat ke sah lah, sebab dia nak kena sudah baca Fatihah dia. Itu kalau mung tu muafik. Kalau kamu jadi makmum muafik, memanglah diwajibkan selesai bacaan Fatihah dan dimaaf ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang daripada imam. Tapi oleh kerana tak mengaji,
Duk rasa macam semaya dah. Jangan. Nyaya. Nanti akhirat esok Tok Meh kata, Tok Haji mana pergi pas neraka sakak tu? Tidak ada jemaah sekali Masjid Sayyidina Ali mula. Jerit dia, masalakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musalli. Nah. Tok Meh tanya, mana Tok Haji pergi pas neraka sakak tu? Jawabnya, Allah Tuhan tak golonglah kami di kalangan orang yang sembahyang. Sebab apa? Dah semaya tak sah. Semaya tak sah. Nak sah ni kena mendatangkan dengan wajah hak dikehendak oleh syarak. Ya'ti biha 'alal wajhil ma'muri bih. Mendatangkan orang panggil perintah Tuhan tu dengan wajah hak dikehendak oleh syarak. Nak tahu di mana syarak kehendak wajah lagu tu? Kalau tidak mengaji. Dah. Maka kerana tu wajib kita kena mengaji fardu ain. Sebab tu kadang-kadang tutup guru ni dia jarang nak pergi ke masjid. Sebab apa? Sebab takut semaya tepi orang tu semaya tepi, sudah tak kena dah lah. Nak tegur takutnya kata, sedap mu. Tak sah orang semaya. Mu siapa Tuhan kau? Memanglah tok guru bukan Tuhan. Tapi tok guru tegur tu nak menyata hukum Tuhan. Gitu dah. Sebab ada juga jenis gitu. Bila kita tegur tak sah tadi tu, kena tambah lagi surah rakaat tu. Nah, kita cuek lah. Sedap. Awak siapa nak tegur-tegur orang tak sah semaya ni? Saya semaya je bodoh, tak ada apa yang tegur begini. Sudah selesai masalah. Macam Tuhan ni nak kata orang sah tak sah. Bukan tu. Nak royak hukum tu. Nah, tu lagu tu. Lepas tu payah. Tapi kok mana pun kena royak. Nah, kena beritahu. Untuk kita tahu, kalau kita sembunyi ilmu, maka Tuhan akan pasangkan mulut kita dengan tali kekal yang diperbuat daripada api neraka akhirat kelak. Pula dah. Sebuah salah kita orang mengaji ni. Nak royak kena marah, tak royak kena marah ke Tuhan. Nak kena marah ke orang ke marah ke Tuhan kita takut. Marah ke Tuhan kita takut je. Orang tak apa, yo marah lagu mana pun tak pendek umur kita, tak kurang rezeki kita. Tu lagu tu. Tak ada arah lah. Nak royak. Ustaz tu semua orang tak betul belakang dia, seorang hak betul. Sudah. Payah payah tak ada arah. Biar dia mau nak kata gapo apa. Nah, asal tu redha tak apa. Tu lagu tu. Sekecil-kecil perkara pun kena royak. Nah, Abu Hurairah tu dia sapa ke Al-A'raj, anak murid dia, tentang hadis Nabi SAW. Nabi kata, apabila nak pakai selipar lah oleh seorang daripada kamu, maka mulalah dengan kaki yang kanan. Dan apabila kamu nak pecah selipar kamu, mulakan kaki kiri. Maka jadikan kaki kananmu tu yang pertama memakai selipar, capa, kasut, dan dia yang terakhir dikeluarkan daripada selipar. Pakai selipar punya Nabi ajar lagi. Nah, pakai selipar pun kena ikut Nabi lagi. Lepas tu sahabat ada kata, lekeh benda lagu ni Nabi nak siapa. Nah, cerita gak benda-benda hak besar Yesus masa ke, nah, tanah runtuh di Genting Highland ke, ni. Kita nak dengar Yesus masa, benda-benda lekeh lagu tu tak usah cerita, tak apa, kita pandai pakai selipar. Kalau kita orang Islam mikir lagu tu kan, otak kita tu lebih kurang korong dah nah. Lebih kurang perang, lebih kurang namruk tu. Otak mikir lagu tu. Ada orang mikir lagu tu. Bak semaya nak mengajar. Tak ada benda lain nak mengajar. Semaya semua. Ada orang kata gitu. Itu nak tahu isu semasa Rusia, Amerika, jauh-jauh je nak gila tu. Isu semasa tak payah mau beli sahabat, mau mamuh banyak. Gak alih isu semasa tu. Nah. Jadi pakai selipar pun Nabi ajar cara. Dan sahabat tak komplain. Bahkan siapa pula kepada anak murid tabi'i. Tabi'i pun siapa ke tabi'ut tabi'i. Tabi'ut tabi'i siapa kepada tabi'ut tabi'ut tabi'i. Siapa kita lah ni? Kita tahu. Nabi kalau pakai selipar, Nabi suruh mula kaki kanan. Kalau nak pecah selipar, kaki kiri. Nah, biar kaki kanan ni hak mula disahut dalam selipar,
hak akhir sekali dilepas daripada selipar. Oh, ada cara we pakai selipar. Tak ke pakai selipar kalau kita kena ikut Nabi. Nak meretah negara pun kita tak seikut Nabi. Lagu tu. Nampak tak? Jadi hamba ayat gitu semalam ada orang mengamuk dalam jemaah tu tak tahu. Mengamuk ke mana tak tahu. Kita ayat umur gitu ya. Tengok Nabi lagu mana cara meretah negara. Cara lagu tu kita kena ikutnya. Guna agama untuk memajukan negara, guna agama untuk mendamaikan dalam negara. Tidak boleh buat musuh melainkan kalau dia tu melanggar undang-undang. Wala udwana illa 'ala zalimin. Tu cara Nabi tu. Tidak boleh buat balah kerana berbeza agama, berbeza ras, suku, kaum, bangsa, tak boleh. Islam tak ajar begitu. Itu cara Nabi kita meretah negara. Tu Nabi kita pergi serang Khaybar tu lepas perang Ahzab sebab bukan dia Yahudi ke Ustaz? Bukan sebab dia Yahudi, sebab dia langgar undang-undang negara. Dia buat sepakat dah kan Nabi Muhammad buat dah Dusturul Madinah, Wathiqah Madinah. Kalau siapa-siapa orang luar nak mari serang Madinah ni, semua kena pakat bersatu padu untuk jaga pertahanan Madinah. Jangan belok, jangan sepakat dengan musuh untuk hancurkan negara sendiri. Tiba-tiba Yahudi Khaybar buat khianat dengan Madinah. Maka kerana tu lepas perang Ahzab, perang Khandaq, Nabi kata kita pergi serang pula di Khaybar. Bukan sebab Yahudi, sebab dia langgar undang-undang. Dia zalim. Itu. Yahudi lain tak ada apa-apa beres itu ingat gitu. Tu cara Nabi meretah negara. Kalau pakai selipar pun ikut Nabi tu akan meretah negara, tak boleh ikut Nabi. Tu. Aduh ngamuk. Kau ada juga sini nak mengamuk malam ni. Tak ni. Ngamuk je tanya. Tak tahu panah ke apa tak tahu. Hai pelik sungguh manusia ni. Dah ada arah lah. Habis. Jadi sama ada dia tinggal semaya tu, pakai tak semaya aku lagi parah. Atau dengan makna tak semaya juga orang panggil. Semaya tapi hakikat di sisi Allah tak semaya. Mana? Dan meringankan dia sembahyang dengan hak semaya. Ringan-ringan je dengan syarat wajib, syarat sah, rukun semaya, qauli, fi'li, qalbi, syarat bagi tiap-tiap rukun, perkara-perkara yang batalkan semaya. Kalau tu semaya munfarid, kalau semaya berjamaah pula dia tak ada mengaji. Syarat kedua mengikut imam ada berapa? Hukum muafiq masbuk bagaimana tak ada mengaji. Pakai semaya gitu ya. Macam-macam bila orang tegur contoh tu imam semaya maghrib dia pergi tambah 4 rakaat jadi tu imam tu ingat semaya maghrib ni 3 rakaat bukan 4 rakaat, betul tak? Tiba-tiba tu imam naik rakaat ke-4, pas kita ingat, kita tegur, tu imam tak dengar, tu imam yakin dengan 3 dah, 3 baru dia buat maka kita yakin dengan tambahnya ziyadatul rakaat ni tak sah nak ikut, maka niat mufarakah. Tiba-tiba ada makmum ikut juga, kata ikut gila tu imam nak melompat ke mana ke, nak terjun bukit mana. Moga kita makmum dia. Jangan nak ikut ni, ikut hak betul, jangan ikut hak salah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliqi. Hak salah tak boleh ikut, maka sebab tu kena mufarakah. Bos sudah tu kita pun nasihat kata tu imam ni di 4 rakaat tadi tu, bapa awak pergi semaya juga 4 rakaat. Ya tak apalah, kita ikutlah. Sah dah semaya tu? Tak sah tu. Tak sah lah semaya maghrib, mana ada 4-3. Dia kata banyak sikit pahala aku. Jangan buat lagu tu bid'ah. Tu bid'ah dolalah tu. Nabi ajar 3 gimana dapat 4. Sikit sangat 3 ni, kena 30 rakaat lah baru banyak pahala saja. Saja sia-sia kita duduk semaya lagu tu. Jadi tak boleh ikut. Kalau terikut juga bila nyata dah orang panggil salah, maka kita kena qada. Pakai tak qada, pakai bangun cak-cak tubik masih tak apalah, selesai dah semaya. Jangan. Tak selesai lah tu. Tak diiktibar semaya tu. Tak sah. Tu tengok. Banyaklah.
Kalau orang lagu ni tak semaya atau semaya tapi pada makna tak semaya, apa? Ia meringan-ringan ke semaya, meringan-ringan ke dengan hak-hak semaya. Tak ada mengaji orang panggil nak hukum hakal semaya. Nak jadi sah tu lagu mana? Itu. Jawabnya tiada ada baginya bagi barang siapa pada Allah Ta'ala. Itu janjian. Falaisa lahu indallahi ahdun. Tak ada bagi dia di sisi Allah tu janjian yang baik. Tak ada. Lagu mana? Tafsirnya, insya'a azzabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala kata, jika dikehendaki oleh Allah, kalau Tuhan nak dikasihankan dia barang siapa, maknanya diampunkan dia dan dimasukkan dalam syurga kalau Tuhan siap. Cuba tengok, Nabi tak kata wajib neraka tu dia tu masuk neraka je, tak ada itu. Ni tengok. Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak kata neraka selalu adalah siapa hok tinggal semaya. Hak semaya tu buat main-main, jangan hak semaya alamatnya ahli neraka. Kata itu. Lepas tu lagu mana Nabi ayat? Kalau Tuhan nak, Tuhan boleh apa? Sebab apa? Sebab kalau dia ada iman yang sah, akidah yang sahihah, maka orang tu mukmin. Bila sebut kata mukmin, maka dosa besar apa pun hak dia buat itu di dalam masyiatillah, di dalam kehendak Allah Ta'ala. Lagu mana adalah kehendak Allah Ta'ala? Kalau Allah Ta'ala nak apa, Tuhan apa. Atas Tuhan. Kalau Tuhan tak nak apa, dia nak azab api neraka, dia boleh azab. Lagu tu. Tu maka sebab tu kita jangan duduk laju sangat. Jangan laju lebih pada Tuhan. Takut-takut kita ni laju lebih pada Tuhan. Tengok orang tak semaya duk atas wakah. Assalamualaikum ahli neraka. Ahli neraka terus nyabui. Jangan. Jangan duk ahli neraka lagu tu. Tu nanti akhirat esok Tuhan tanya kita, selok kita nak berjawab. Tuhan tanya hijau gapo mula Pak Mat. Dia kata driver lori ya Tuhan. Guano nampak macam Tuhan yang mula dunia. Sudah. Manillazi azinaka anta tali alayya. Siapakah yang mengizinkan engkau mengambil tugas aku sebagai Tuhan? Capak hamba aku dalam neraka? Jawab aku mana? Nabi lagi tak buat hijau lagu tu dah. Hijau boroh dia panggil, melampau. Nabi jawab apa? Insya'a azabahu. Jika Tuhan kehendak, Tuhan boleh azab dia. Tuhan tak ampun dosa dia, maka dia diazab dalam api neraka. Siapa habislah orang panggil dosa-dosa dia, maka oleh kerana ada iman yang sah, akidah yang sahihah, walaupun iman tu besar zarah. Mana besar zarah? Yakni hanya iman yang secara i'tiqadi saja, tak ada iman secara zauqi. Halawatul iman hak yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Ada tu je, basic je, tapak je. Maka akhirnya masuk syurga. Tu sebab tu ilmu akidah, ilmu tauhid itu jangan kita buat main-main. Ngaji sungguh-sungguh. Kalau semaya ni orang panggil tiang agama, maka iman, akidah, tauhid, ma'rifah itu dia panggil tanah agama, tapak agama. Kalau as-salatu imaduddin, al-imanu watanuddin. Tu. Kalau semaya itu ialah tiang agama, maka iman, akidah, ma'rifah tu ialah tanah, tapak bagi agama. Besar lagi. Tiang kita nak piling, nak pacok, nak berdiri konkrit, tak boleh kalau atas tanah orang. Nak atas tanah kerajaan. Sila hari bulan buat saja, kita kena rutuh pula. Kena roboh balik. Kena buat atas tanah kita. Samalah. Semaya, puasa, zakat, haji, segala mak nikah ibadat kita buat, tiba-tibanya iman ghairu sahih. Akidah ghairu sahihah. Akidah tak sah.
Akidah bukan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Allah nyaya. Dah? Sebab akidah yang benar-benar diterima hanya satu saja. Manhum ya Rasulullah? Qala Rasulullah ahlus sunnah wal jamaah. Ma ana alaihi wa ashabi. Al jamaah sawadul a'zam. Atau Nabi jawab dalam hadis-hadis dia. Sudah. Hak lain wasintani wasaba'ina 72 firqah Islamiyah juga, tapi akidahnya ghairu sahihah, tidak sah. Maka finna wasintani wasaba'ina finna. Neraka. Nak kalau orang panggil sesak dia tu sampai ke tahap kufur. Wal a'yadu billah min zalik. Nah, kalau tak sampai tahap kufur, tahap lagi lah masuk neraka dulu. Akhirnya masuk syurga. Nah, sebab tiap-tiap sesak belum tentu kufur, tapi tiap-tiap kufur pasti sesat. Dah. Tu lagu tu. Habis itu. Tengok. Kalau Tuhan nak, Tuhan boleh apa? Sebab Tuhan janji, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak sekali-kali akan ampun dosa orang yang mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah. Mana? Yang memasuk idkhal ma'allah, idkhal apa dia panggil takrif syirik tu, idkhal ma'allah bi ghairihi, memasukkan serta Allah dengan yang lainnya, lain daripada Allah. Itu dia panggil syirik. Lawannya tauhid. Apa tauhid? Ifradul ma'bud, ifradul ma'bud, ifradul ma'bud bila ibadah ma'i'tiqadi wahdaniyatihi zatan wa sifatin wa af'alan. Itu dia panggil tauhid dari segi syarak. Tauhid ni ada dari segi lughah, ada dari segi istilah, definisi dia, ada dari segi syarak. Tauhid dari segi lughah, mana al-ilmu bi anna syai' wahid. Itu tahu dengan bahawa sesuatu tu satu. Itu dari segi bahasa. Tapi dari segi bahasa pun bukanlah orang panggil tak penting. Penting. Kalau orang mengaji sampai mendalami ilmu tasawuf, maka dia akan kembali makna tauhid tu dari segi bahasa, dari segi lughah. Dari segi istilahnya ilmu mudawwan. Nah, ilmu yang dibukukan, mata pelajaran, kata ilmu tauhid. Tauhid dengan ilmu tu, mata pelajaran yang dibukukan. Tauhid dari segi syarak makna hak Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Nah. Tu. Thumma salamullahi ma' salatihi 'ala nabiyyin jaa'a bit tauhidi, kata Imam Ibrahim Al-Laqani. Rahmat sejahtera tu minta Allah Taala turunkan di atas Nabi. Nabi ni jaa'a bit tauhidi, yang diutuskan kepada umat dengan tauhid. Apa makna tauhid situ? Tauhid situ maknanya ifradul ma'bud, menunggalkan yang disembah dengan sebenar. Bil ibadah, dengan ibadah, dengan pengabdian. Ma'i'tiqadi wahdaniyatihi, serta dalam hatinya dipegangkan dengan bersangat-sangatan esanya Tuhan yang disembah dengan sebenar tadi. Nisbah zatnya, segala sifat-sifatnya, segala perbuatan-perbuatannya. Apa nak faham lagu mana tu kalau tak mengaji ilmu tauhid? Tak nak faham? Tu boleh jadi syirik, boleh jadi. Bukan syirik khafi ni orang duk bercakap ni. Syirik khafi tu ilmu tasawuf, riya, ujub, sum'ah, takabur. Syirik akbar, syirik jali. Mana contoh ni? Duk dalam masjid ni. Ni, aircon duk tengah pasal ni. Sejuk tak? Sejuk tak? Sejuk rasa dia? Hati kita siapa yang memberi kesan pada sejuk tu? Cuba jawab. Kalau yang ikut aircon lah, kerana aircon kita dapat sejuk. Syirik jali, kafir bahkan. Jangan main. Atau tabiat aircon lah kita dapat sejuk, sama juga kafir juga. Wa may yaqul bi tab'i aw bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Siapa yang iktikad makhluk ni dapat memberi kesan dengan tabiat atau kerana dia, kerana benda tu,
Karena sabab itulah yang mendapatkan musabab, maka pegangan itu kufur. I'tiqad tersebut kafir, ijma' ulama. Jangan main-main. Sudah. Lepas tu pegangan hak betul lah ke mana, Ustaz? Pegangan hak betul yang memberi kesan pada sejuk, hakikatnya ialah Allah di sisi sabab yang ada, sabab yang adi dia panggil. Kita pasang ikon Allah jadikan sejuk, di sisi sebab yang adi kita pasang ikon. Tapi menyalahi. Pergi ketih hilang ada orang pasang ikon. Orang gila mana pergi pasang ikon? Ni sejuk lebih pada ikon lagi. Ada ikon tak? Tak ada. Sejuk. Boleh je, tak ada masalah. Sebab yang adi tu dia panggil, hukum adat. Ni kalau kita mengaji ilmu tauhid tu susahlah. Waktu dia duduk tolak karamah, duduk tolak mukjizat, duduk tolak irhas para nabi, mukjizat para rasul, karamah para wali, maunah orang-orang mukmin. Apa? Mana talih. Makan tanah. Nak kenyang aku mana makan tanah? Imam Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin, yang dikehendak oleh hamba tu ialah quwwatul binyah, dia panggil, kekuatan tubuh badan untuk ibadat pada Allah. Jalan mana Allah Ta'ala nak bagi, ikut suka hati Allah lah. Ikut suka hati Allah, tak boleh cakap gitu. Mana ikut Tuhan nak lah. Tuhan mana ada hati dia ni. Na'udzubillah. Ikut Tuhan. Tuhan nak bagi musabab tu dengan jalan adat. Mana? Dengan makan minum. Boleh? Atau bagi musabab dengan sebab yang bukan adat. Mana? Makan tanah liat, tanah kering, tanah lembek. Ada. Antaranya Sufyan Ats-Tsauri pernah 1 bulan makan tanah di Mekah Al-Mukarramah. Putuh bekalan makan tanah, kenyang. Dah Tuhan bagi kenyang, nak beli apa? Bahkan Tuhan Maha Kuasa bagi musabab tanpa sebab. Boleh? Bagi kenyang tanpa makan. Boleh? Kenyang kan tak makan. Boleh, tak ada apa-apa. Tuhan nak buya boleh buya. Tu sebab yang adi pun Tuhan boleh bui, makan minum. Sebab ghairu adi pun Tuhan boleh bui, mana? Makan minyak tar, makan minyak selenda. Tanah ko batu. Atau sebab ghairu adi lagi mana? Kat tasbih wat tahmid wat tahlil. La ilaha illallah. Sedawa kenyang, tak ada apa-apa. Makan begak, makan nasi khabus pinggir. Nak belak apa? Tapi kalau orang tak mengaji ilmu akidah, polek cerita dongeng apa nak siapa, sudah. Maka tolak karamah fasik mubtadi'. Kalau sampai tolak mukjizat, kufur wal'iyadzu billahi min dzalik. Tu tengok. Ni maka sebab tu penting sangat ilmu akidah tu kita kena mengaji dengan betul-betul halusi. Kita i'tiqad dalam hati kita, sehingga apa saja kita buat, pegangnya kita tu betul. Makan nasi, makan. Sebab ikhtiar usaha sabab yang zahiriah, yang beradat, tapi yang memberi kenyang hakikat Allah. Tak ada bersakut paut dengan nasi ke apa, tak ada. Bukan Allah dengan nasi bersepakat dua-dua tu untuk beri kenyang pada kita. Syirik akbar. Kekal dalam api neraka kalau orang ada i'tikad lagu tu. Apatah lagi kalau nasi yang memberi bekah. Tuhan relax lah, tak ada buat apa, dia buat nasi dah. Hak tu syirik je. Kau lagi parah. Itu dah. Tu nak cerita kata akidah tu sangat penting. Apa saja kita buat, kalau akidah kita tidak ahli sunnah wal jamaah, walau zuhud bagaimana. Tengok Khomeini tu, pemimpin utama Syiah, revolusi Iran tu. Zuhud dia siapa boleh tanding? Zuhud dia tu tak ada siapa dia boleh tanding. Bagi hamba lah, almarhum Tok Guru Aziz ni zuhud dah, tapi tak boleh tanding dengan Khomeini. Zuhud dia lagi. Dalam rumah tu ada almari sebutir, meja sebuah. Zuhud dah. Zuhud, tapi akidahnya terpeleset. Pegangan dia tu terpeleset. Tu caci maki, mengkafirkan sahabat, melaknat Abu Bakar, Umar, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka sebab tu
Jangan tinggal mengaji ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, jangan kita tinggal. Itu tengok. Maka jika dikehendaki oleh Allah Ta'ala, diseksanya barang siapa. Tak ada Tuhan kehendak, Tuhan nak seksa, tak ada apa. Jadi orang ni masuk dalam kehendak Allah. Maka sebab tu kita pulaknya sebagai hamba, bila tahu kata orang tu buat kerja dosa, mati, tak semaya, tak pernah mari pun masjid, tapi dia Islam tak? Islam. Maka bila dia Islam, kita bina di atas sangka baik, husnuzan, dia ada iman. Kerana iman dan Islam tu apabila dia sekali, apabila dia disebut satu orang Islam, bermakna dia orang beriman. Tapi kalau sebut asing-asing, iman dan Islam, makna tu beza. Jadi bila orang Islam mati, kita husnuzan dia ada iman. Maka sebab tu kita doa juga, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Doa. Jangan kata ni tak aja hayat semaya. Tak suruh doa lah dengan akar cerak dah. Jangan. Jangan. Itu bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Itu pegangan khawarij. Khawarij ni orang Islam yang buat kerja dosa, kafir lah dah. Buat kerja dosa tak kira besar kecil, kafir lah dah. Sudah. Penaah jadi. Tu habis. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa seorang laki-laki, sungguhnya ia seorang laki-laki sembahyang, dan kesalahannya, dan tu wawul hal, padahal kesalahannya kesalahan laki-laki tersebut. Tu yakni kesalahan sini buat dhabit sikitlah, yakni segala dosa yang kecil. Begitu dah, segala dosa-dosa yang kecil. Ya kecil besar ni bukan iktibar semata-mata ain dosa tu. Ya kira kecil besar ni selain daripada diri dosa, dia iktibar juga berapa kalikah didatangkan dengan dosa tersebut. Kerana Nabi kata la sigar bil istimrar, walal kabair bil istighfar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dosa kecil dengan sebab kita istimrar, berkekalan buat kata kecil ni duk buat buat semua istiqamah kan, tak jadi kecil dah, besar. Dan tidak ada dosa yang besar tu dengan sebab kita istighfar. Mana? Hapus. Tuhan hapus. Kita taubat. Tu istighfar itu maknanya kita taubat lah. Kita minta ampun dengan Allah Ta'ala serta dengan cukup syarat taubat. Mana? Iaitu ada rasa menyesal dalam hati, an-nadmu, ada al-azmu, azam tidak mahu buat lagi. Dan ada ikhlas, minta Tuhan cabut bekas dosa tu, jangan bekas dalam diri kita supaya kita tak kembali buat. Itu dia panggil 3 rukun taubat. Kalau bersabit dosa dengan hamba Allah Ta'ala, kalau bersabit dengan hamba tak dapat tidak, kena minta ampun, kena minta halal. Kalau bahasa harta, kena minta halal. Kita curi ke apa, kena bayar balik, atau minta halal kalau tak mampu nak bayar balik. Kalau bahasa maruah ke apa, kena minta maaf, minta apa. Kita ngopak ke, kita apalah, tak kira lah, kena royak. Kalau ikut Imam Syafi'i, kena royak dengan secara detail. Royak secara detail. Pak Mak, saya nak minta maaf ni. Minta maaf apa? Saya banyak ngopak ke Pak Mak. Ngopak ke apa? Kata Pak Mak, jubur tonggek, muka hitam, hidung kepek, bakhir, kupik, kedekuk, pulak tu perang. Kena ya sosok lagu tu. Sudah. Mengamuk dengan Pak Mak. 7 keturunan pulak balah dah sini. Kalau kita bimbang takut dia tu tak boleh nak maaf kita, maka kita ikut pendapat Imam Malik. Mana minta maaf dosa hamba ni paling korek dengan secara ijma pun tak apa dah. Secara umum dia panggil, secara umum. Minta maaf secara umum. Tu tak dapat tidak, kabair kena taubat. Adapun sagair,
dosa-dosa kecil. Ada banyak orang panggil amalan-amalan, kebajikan-kebajikan yang menghapuskan dosa kecil. Kerana innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu boleh menghapuskan segala kejahatan. Kejahatan mana? Yang ini dosa-dosa kecil. Adapun kalau manusia yang kita berdosa dengan dia tu sudah tak ada, kita nak minta maaf tak boleh, hilang dari radar. Nak minta halal pun tak boleh, nak minta maaf, nak minta apa, nak minta restu ke redha tak boleh, tak ada, tak jumpa. Waris dia pun kita tak jumpa. Maka kata Imam Ghazali, kita buatlah amal-amal kebajikan, sedekah ke, puasa ke, baca Quran ke, berzikir ke, berapa tak kira lah, asal kata hasanat, asal kata khairat. Kita buat kebaikan, kita doa supaya pahala tersebut disedekahkan kepada orang yang kita buat salah. Mudah-mudahan akhirat esok bila kita nak dihukum, nak dibicara kesalahan kita tu, Allah Ta'ala panggil, dia kata, orang yang kita buat salah tu tengok, macam mana banyak pahala aku ni di sini. Aku dulu bukan buat amal ibadat rajin sangat. Tuhan kata, ini pahala ni bukan pahala mu buat amal ibadat. Ini pahala orang yang berdosa dengan mu dulu, dia nak minta maaf tak jumpa dah, mu mati dah, mu hilang dari radar dah. Maka dia pun sungguh-sungguh buat amal ibadat, duk sedekah kamu pahala tu pahala. Ni pahala hak orang buat jahat kamu, dia sedekah kamu. Harapannya supaya mu maaf. Jadi mudah-mudahannya dia pun Allah mujulah mu sedekah pahala kamu dak sini. Tak apalah, dosa mula tak mau maaf lah, yang penting bila masuk syurga sama-sama dak sini. Tu. Sebab orang tak maaf dosa orang ni artinya dia melambatkan diri dia sendiri untuk masuk syurga. Gitu Orang yang tak maaf kesalahan orang ni berarti dia sendiri sengaja melambatkan diri dia tu untuk masuk syurga. Apa? Sebab nak kena berjemuk kira bercara di akhirat, lagi dah lambat nak masuk syurga. Itu lagu tu bunyi. Asal dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا مولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Jadi kesalahan ni orang panggil dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar itu kena taubat. Syarat dia kena taubat. Lepas tu ya tu ada tu. Dihantarkan di atas kepalanya kepala seorang yang sembahyang tu lah, seorang laki-laki tadi tu. Tu dihantarkan di atas kepalanya. Mana? Dan padahal kesalahan laki-laki tadi, dia sebut laki-laki ni mimba bilik tifak dia panggil. Bukan hanya laki-laki, perempuan pun masuk. Sebut laki-laki, masuk juga perempuan. Dia panggil mimba bilik tifak. Daripada bab memada sebut satu jantina saja, jantina yang satu lagi pun masuk juga. Gitu. Padahal kesalahannya, yakni segala dosa kecilnya. Mana dosa kecil? Yakni dosa hak tidak dinaskan dengan laknat daripada Al-Quran dengan hadis. Quran hadis tak sebut dengan perkataan laknat, tidak disebut dengan janjian api neraka. Maka bila dia buat kerja tu dengan tidak mengekali, maka dipanggil kecil. Tu kalau orang panggil dia buat dengan mengekali, la sagair bil istimrar. Tak ada orang panggil kecil dengan sebab mengekali. Kecil lama jadi besar agak. Tu macam duit shilling dah. Kita duduk menabung tu kecil ya nampak 10 sen sehari 10 sen kak dengan 10 tahun duduk 10 sen berapa pokok banyak kali dak tu ni lagu tu lebih kurangnya. Itu makna segala dosa kecil. Padahal kesalahannya ini segala dosa kecilnya dihantarkan, yakni diletakkan di atas kepalanya, kepala seorang yang sembahyang tadi, laki-laki atau perempuan tak ada kira. Maka tiap-tiap sujud. Dalam satu riwayatnya, ya, riwayat lain bukan sujud saja, rokok pun ya. Dalam hadisnya, dalam Sahih Ibn Hibban, hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, idza qama, apabila berdirilah ia seorang hamba, yusalli, nak semaya, utiya bidzunubihi, didatangkan dengan segala dosa-dosanya, yakni segala dosa-dosa kecilnya, faju'ilat ala ra'sihi wa atiqaihi, maka dijadikan dosa tersebut tu letak di atas kepalanya dan di atas batang leher tengkoknya. Fakullama raka'a, maka tiap-tiap kali dia berokok, au sajada, ataupun dia bersujud, tasaqatat anhu, maka gugurlah segala zunub dia, segala orang panggil dosa-dosa kecil dia tu gugur daripada diri dia. Tu. Jadi hak dalam ni Syekh Daud sebut sujud saja dah. Maka tiap-tiap sujud gugur kesalahannya. Kesalahan yakni dosa-dosa kecilnya. Gugur ini ghayah pada kata gugur. Gugur sampai setara mana? Takut 2-3 orang je gugur. Dah. Hingga habis gugur segala kesalahannya, yakni segala dosa-dosa kecilnya habis gugur yang gitu. Itu dah. Dan tu buat dah, kalau kita Jawi tu ada dan situ. Hingga habis dan gugur. Dan tu lebih. La'alla sawaba ziyadah.
Mudah-mudahan yang betulnya ada orang panggil ziyadah tu dan tu. Buat likungnya isqat, digugurkan begitu. Isqat. Tak perlu ada dan tu. Lebih kitab tu cetak lebih tu. Nak ayat bunyinya gini. Maka tiap-tiap sujud siapa? Laki-laki tadi, hamba tadi tu. Tiap-tiap kali dia bersujud dan rokok begitu. Sebab dalam hadis yang lainnya disebutkan juga rokok. Tu. Kalau hadis Salman Al-Farisi riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamil Kabir, begitu juga Al-Haythami dalam Majma'iz Zawaid, disebutkan sujud saja. Berkali di sini kok. Dia kata innal muslima, sesungguhnya seseorang muslim, yusalli, sembahyang ia seorang muslim, wa khatayahu, padahal segala kesalahan-kesalahannya, yakni dosa-dosa kecilnya, marfu'atun ala ra'sihi, diangkatkan di atas kepalanya. Kullama sajada, tiap-tiap kali sujudlah ia seorang muslim dalam sembahyang dia, tahattat, nescaya gugurlah kesalahan tersebut. Fayafruhu hina yafruhu min salatihi, maka selesailah tu apa, gugur dosa tu, habis licin ketika mana selesailah daripada sembahyangnya. Wa qad tahatat khatayahu, padahal sungguhnya benar-benar licin, hilanglah segala dosa-dosa kecilnya, habis tak ada dosa-dosa kecil dia. Tu tengok dah. Jadi ayatnya bunyi gini, maka tiap-tiap sujud dan rokok gugur kesalahannya, kesalahan laki-laki yang sembahyang atau perempuan yang sembahyang, gugur hingga tu raya, pada kata gugur, hingga habis gugur segala kesalahannya, licin, tak ada, tak tinggal, bersih. Ini dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu tak dapat tidak, mesti kena taubat. Itu dah. Adapun fadilat sembahyang tasbih tu, diampun dosa besar tu macam mana ustaz? Tak taubat pun sembahyang tasbih tu ada fadilat. Nabi sebut pada Abdullah bin Abbas ataupun Abbas bin Abdul Muttalib, pada pak saudara dia, kelebihan sembahyang sunat tasbih, ke sunat taubat, sembahyang sunat tasbih. Itu dijanji ampun segala dosa kecil, dosa besar, dosa dulu, dosa kedia, dosa awal, dosa akhir, dosa dalam terang-terangan, dalam sembunyi. Itu macam mana tu? Ada dosa besar diampun dengan tidak taubat? Jawab oleh ulama, rupa sembahyang tasbih tu sendiri ialah rupa taubat. Tu maka sebab tu ada fadilatnya diampun dosa besar. Sembahyang tasbih ni panjang lah, sebab tu jaga orang nak buat ni lama dah. Tu ada rupa taubat. Ada pun dosa dengan makhluk, waktu tak dapat tidak, mesti kena minta maaf. Sebab itulah zina dengan pelacur dengan ngopak saudara Islam, hak mana lebih berat dosa? Cuba jawab. Kata dosa dengan pelacur lah ustaz. Jawabnya hak berat lagi di antara dua tu dosa besar belaka tu. Zina dengan pelacur pun dosa besar, kabair. Ngopak pun dosa besar. Tapi nisbah dua ni, hak mudah Tuhan nak apa, zina dengan pelacur lebih mudah Tuhan nak apa lagi. Apa lagu tu ustaz? Itu dia panggil termasuk dosa dia dengan Allah. Lepas tu bukan dia berzina, bukan dengan pokok kayu, berzina dengan orang ke? Ya, tapi orang tu pelacur. Macam mana nak kira? Dia memang juaga tu dah. Khija dia tu khija jahat dah. Khija jijik dah. Pas ni tak tahu di pah mana, tahu dia lari pas ni. Dia pergi pah mana pun juaga tu, duk menega benda hak jijik tu. Maka dikiranya dosa tu dosa dengan Allah Taala. Ia tak sama kalau berzina dengan orang hak bukan khija lagu tu, girogo nak roh tu berat, tu dosa berat tu. Ini ayat kata dosa dengan pelacur. Banding dengan ngopak, mana lebih berat dosa ni? Ngopak berat lagi daripada berzina dengan pelacur. Iyyakum wal ghibah. Ai ba'id nafsaka 'anil ghibati. Nabi kata, jauhilah oleh kamu daripada ngopak.
Gapo mengopak? Zikruka akhaka bima yukrahu. Mu sebut tentang saudaramu dengan perkara hak dia tak suka. Itu dipanggil mengopak. Sama ada depan dia atau belakang dia tak ada kira. Nah, depan dia pun mengopak, belakang dia pun mengopak. Kita mengopak ni belakang aja, depan tak mengopak dah. Dah, depan pun mengopak. Kalau dia tak suka. Tu, dia tak suka. Maka dikira mengopak. Imma amama wa wara'a. Tak kira sama ada depan atau belakang. Lepas tu, fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Kerana mengumpat saudara kamu tu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dahsyat dosanya daripada berzina. Ini berzina dengan pelacur, kena tangguh gitu. Bukan mutlak berzina dah. Kalau zina mana rogo tu teruk dia lagi lah, sebab dia menghancurkan maruah orang, nah, menjahankan orang panggil kesucian orang berapa tu teruklah. Tu teruklah. Ini kata berzina ni, berzina dengan pelacur. Apa? Sebab orang berzina dengan pelacur, kalau dia taubat dengan Allah Ta'ala, tutup aib dia, tak cerita ke orang, nah, malu dia dengan Allah Ta'ala, istighfar dia, minta apa sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala, maka Allah ampun dosa dia. Nah, dia tak perlu minta maaf dengan pelacur. Dia tu pelacur, minta maaf apa dia pelacur. Nah, bukan dosa dengan manusia dah, dosa dia dengan Allah Ta'ala. Sebaliknya orang mengopak, walau dia ustaz, walau dia tu imam, tu bila, nah, klik masjid, duk kedai kopi, pakat duk mengopak di kedai kopi, bersembuh tahiyat gigi, tu imam, ustaz, tu bila, sama naik kelekung-kelekang, pukul 12 tengah malam tutup majlis. Kita lewat dah ni, esok nak sembahyang subuh pula berjemaah dak sini. Tutup tasbih kafarah surah wal asr. Sedap. Pagi esok mari dia istighfar di masjid. Astaghfirullahalazim. Nah, berjuruh lah kiranya. Tuhan tak akan ampun dosa mengopak semalam tu selagi mana orang yang diumpat tidak memaaf, tidak mengampuni dia. Berat. Orang ni bukan Tuhan. Nah, kalau Tuhan tak apa, Ghaffara, Tuhan ni Maha amat mengampuni kalau kita betul-betul minta ampun. Orang sudah. Orang ni payah bahasa, nah, payah bahasa, dia bukan Tuhan dah. Tapi balik orang ni pula kena ingatlah, orang buat salah dengan kita, kalau kita memudahkan maaf kesalahan orang terhadap kita, mudah-mudahan orang lain pun mudah memaafkan kesalahan kita terhadap orang lain. Dan orang yang mempermudahkan maaf kepada orang yang buat salah terhadap diri dia, orang ni orang yang tak sabar nak cepat-cepat akhirat esok boleh masuk syurga. Nah, sebab apa? Sebab dia tak kait dengan orang. Sebab tu Nabi dia pernah ayat, lepas ni ada satu orang pemuda ahli syurga, masuk masjid. Sahabat pakai ita tengok siapa. Tiba-tiba masuk orang muda masuk masjid. Anas bin Malik nak tahu amalan gapo pemuda ni buat. Nah, dia ikut pak rumah. Minta izin dengan pemuda tu, kata hamba minta izin lah, kata tuan nak tidur semalam rumah tuan hamba. Jawab kata boleh lah, kata nak tidur kan. Jadi tidur semalam tu nanti duk jaga tengok. Ya zikir berapa puluh ribu sehari kau, nah, ya semaya berapa rakaat, berapa ribu, berapa ratus rakaat semalam tahajud. Tak ada Sepuluh ramai-ramai lah. Pergi jemaah balik tidur gitu. Subuh bangun pergi sembahyang jemaah pula. Dia kata tengok kau amalan tak ada lebih kurang kita. Dia kata guano yang boleh masuk syurga ni tu ni. Lalu dia peroyak lahir laki-laki. Aku ni minta izin nak tidur dengan aku, nak korek tahu apa amalanmu. Sehingga Rasulullah kata sebelum mu masuk masjid tu, Rasulullah kata lepas ni saksi, tengok pemuda yang jadi penghuni syurga. Jadi bila aku tidur rumahmu, aku tengok tak ada dok beza mana amalanmu, supaya ramai-ramai jugalah. Nah, apa amalanmu sebenarnya? Laki-laki tu jawab, hamba rasa hamba pun tak ada dok lebih pada orang, supaya sekala je. Nah, supaya ramai-ramai lah sembahyang 5 waktu jemaah gitu. Baca Quran sikit, berzikir sikit, nah. Tak ada duk lebih mana. Tak ada kata semaya tu siapa berapi dahi, berasak dahi dia tu ni, soyok habis baju sejadah ke apa, tak ada. Ramai-ramai juga. Tapi satu barangkali hak ni dah kali Rasulullah maksud apa, sebelum aku nak tidur aku maaf dulu segala kesalahan-kesalahan
manusia hok buat pada aku, orang hok mengaki hamu, mengopak aku maaf atau nak tanggungjawab akhirat esok. Mudah-mudahan kesalahan aku dengan orang lain pun mudah orang lain nak maaf. Tu dengan harapannya lagu tu. Kata Anas bin Malik, hok ni dah kali. Hok ni dah amalannya. Ada ni. Mana memudahkan kemaafan terhadap orang yang buat salah pada diri kita. Jangan kita kata, aku tak maaf. Jopok di mahkamah Tuhan akhirat esok. Aduh. 7 keturunanmu aku musuh. Aduh. Hebat dia ada sini. Pas macamlah kita ni hidup tak jopok dengan orang. Ada juga jumpa orang, bila jumpa ada juga salah cakap, salah gora, salah muamalah, salah terambil ke bagi dia ke, melampaui batas di atas hak saudara kita ke, ada. Tu maka ketika tu kita pula dosa dengan orang pula. Kita pula nak minta maaf apa? Kalau kita buat payah nak maaf dosa orang terhadap kita, orang pun payah ke. Mu aku tak maaf. Sudah, mu tak maaf dah. Aku tak maaf mula. Sudah duk main lagu tu. Akhir esok berekep jujur mahkamah, okey, bye bye, masuk syurga dulu. Kita duduk mahkamah Tuhan dengan peluh pelai dengan benar dah. Tu habis itulah. Kemudian kata Syekh Daud, sudah molek dah. Sampai stesen dia tu. Ketahui oleh kamu, hei orang yang berkehendak kemenangan, setengah daripada orang yang muhafid, yakni memelihara akan bagai sembahyang dan yang mendirikan dia, hendaklah ia memeliharakan segala syaratnya syarat sembahyang. Maka adalah syarat sembahyang itu 9 perkara. Baru nak masuk ngaji bab sembahyang. Allah lama ni, lama tahun berapa kita duk baca kita ni. Ni baru nak masuk syarat sah sembahyang. Syarat wajib tak cerita. Sebab dia suruh hamba hak mengajar ni cerita. To be continue. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Tak ada pen. Ada pen tak? Kita berhenti situ dulu dah. Ini biasa, ini kepeng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para hadirin sekalian, ibu-ibu ayah, sedikit perkembangan pembinaan